Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 17 Oktober bersama saya Nora Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian Pilihan Raya Kecil PRK bagi kerusi Parlimen Kemaman Terengganu pada 2 Disember ini. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Salleh berkata tarikh penamaan calon dan pengundian awal PRK berkenaan masing-masing ditetapkan pada 18 November dan 28 November. Tambah beliau, tempoh berkempen diadakan selama 14 hari bermula selepas pengisytiharan calon yang bertanding pada 18 November sehingga pukul 11.59 pada 1 Disember. Tan Sri Abdul Ghani berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas di Menara SPR hari ini bagi membincangkan tarikh penting berkaitan PRK Parlimen Kemaman. Beliau juga memaklumkan PRK Parlimen Kemaman memerlukan pertukaran sebanyak 3.5 juta ringgit. SPR juga telah melantik seorang pegawai pengurus pilihan raya dibantu 7 penolong pegawai pengurus bagi menjalankan proses pilihan raya, manakala 5 pasukan penguatkuasa ditubuhkan bagi memantau aktiviti kempen sepanjang PRK. Tambah Tan Sri Abdul Ghani, Dewan Belian Utama Majlis Perbandaran Kemaman akan digunakan sebagai pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan rasmi undi. PRK Parlimen Kemaman diadakan sesulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lalu membatalkan kemenangan calon PAS C. Alias Hamid pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Ia selepas pihak pempetisyen Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil berjaya membuktikan perbuatan rasuah telah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada PRU15. Pada 3 Oktober lalu, PAS memutuskan untuk tidak memfailkan sebarang rayuan terhadap keputusan petisyen Parlimen Kemaman yang membatalkan kemenangan parti itu. Langkah kerajaan untuk pengapungan harga telur dan ayam yang diumumkan dalam Pembentangan Belanjawan 2024 pada Jumaat lalu merupakan keputusan muktamad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan manfaat subsidi diberikan sebelum ini hanya dinikmati rakyat yang berhak, bukannya warga asing dan golongan maha kaya. Beliau berkata sejak 2022, kerajaan telah mengeluarkan subsidi keseluruhan sebanyak 3.7 bilion ringgit bagi menampung kos ayam dan telur. Langkah itu turut membolehkan 3.5 juta warga asing menikmati subsidi berkenaan selain 10% golongan maha kaya dalam negara. Jadi pendekatan kita buat ialah melihat keadaan harga pasaran sekarang. Bila harga itu kurang daripada harga ceiling seperti sekarang, dan harga ayam dan telur di Thailand itu lebih rendah daripada Malaysia, maka ini masa ketikanya kita apungkan. Yakni, kalau benar ada kekurangan, dan saya setuju dengan apa yang kebimbangan Yang Berhormat, maka kita akan tambahkan daripada stok. Kementerian Pertanian punya 30% stok ayam dan telur. Dan bersedia, saya telah beritahu, menterinya pun ada, untuk membeli dari Thailand. Andai kata ada keperluan untuk mengelak daripada harga itu naik. Itu setakat jaminan yang kita boleh lakukan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Rasul Wahid di Dewan Rakyat hari ini. Beliau meminta Perdana Menteri menyatakan jaminan kerajaan bahawa langkah mengapungkan harga ayam dan telur tidak akan membebankan rakyat yang sedang berdepan dengan kos sara hidup. Universiti awam di negara ini diminta supaya tidak menolak kemasukan pelajar miskin atau tidak mampu membayar yuran. Arahan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam usaha kerajaan untuk memastikan pelajar mendapat peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi. Jadi saya bagi arahan, tidak ada universiti yang boleh menolak mana-mana pelajar miskin. Mesti daftar, bagi nama dia, dan kementerian jabatan harus selesaikan. Lepas itu saya kata, dasar itu baik, kita kena dapat maklumat. Ini arahan tahun ini pertama kali dalam sejarah tidak ada anak kita dari mana saja, dari kaum mana pun,
yang miskin tidak mampu bayar yuran yang ditolak oleh universiti. Dia daftar dulu, kemudian dia dapat beri dia ruang, ini cari. Kalau tidak ada ruang, kita minta ke Bank Perak. Arahan berkenaan dibuat beliau pada Majlis Perhimpunan Warga Kementerian Kewangan di Putrajaya hari ini. Ketika berucap, Datuk Seri Anwar berkata beliau dimaklumkan terdapat pelajar dari Ampang dan Tambun menolak tawaran kemasukan ke universiti kerana tidak mampu membayar yuran pendaftaran. Dalam pembentangan belanjawan 2024 pada 13 Oktober lalu, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan mengumumkan bermula Januari depan, yuran pendaftaran masuk ke universiti awam dihaikan tidak melebihi RM1,500, iaitu selari dengan nilai pemberian wang pendahuluan pinjaman WPP oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN berjumlah RM1,500. Berita seterusnya, Malaysia mengulangi janji dan menyatakan sokongan tidak berbelah bagi terhadap perjuangan rakyat Palestin. Menerusi hantaran di Facebooknya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima panggilan telefon dari Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dan kemudian menyampaikan pendirian itu. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin UNRWA, 10 hari selepas konflik, lebih 1 juta orang iaitu hampir separuh penduduk Gaza telah dipindahkan. Susulan pembantaian tanpa henti daripada rejim Zionis, wilayah itu sedang mengalami krisis kemanusiaan yang teruk tanpa bekalan elektrik, manakala bekalan air, makanan, bahan api dan perubatan kehabisan. Manakala keadaan di bahagian selatannya semakin sesak ketika orang awam melarikan diri ke selatan berikutan amarah Israel supaya mengosongkan kawasan di bahagian utara. Dalam pada itu, angka kematian rakyat Palestin akibat serangan udara Israel yang berterusan di semenanjung Gaza kini meningkat melebihi 2,808. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan turut memberitahu lebih 10,859 yang lain cedera. Dalam kenyataan di Facebooknya, beliau meminta supaya dihentikan segera pengeboman Israel di Gaza serta penubuhan koridor kemanusiaan di Rafah, Mesir. Tegasnya, rejim Zionis Israel perlu melakukan gencatan senjata dengan Hamas dan perlu menamatkan konflik yang berterusan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia turut menyatakan komitmen menyampaikan bantuan kemanusiaan, khususnya makanan dan ubat-ubatan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestin. Serangan pengeboman Zionis Israel sejak 10 hari lalu menyebabkan lebih 2,670 rakyat Palestin terbunuh, termasuk 750 kanak-kanak. Draft resolusi dikemukakan oleh Rusia yang menggesa gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestin ditolak Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB walaupun mendapat 5 undi menyokong, 4 menentang dan 6 berkecuali. Seperti yang dijangka Amerika Syarikat, United Kingdom dan Perancis yang menolak gencatan senjata itu. Duta Rusia di PBB Vasily Nemenzia berkata undi itu menunjukkan negara mana yang menyokong gencatan senjata ataupun menghentikan serangan bom dan pemberian bantuan kemanusiaan. Katanya seluruh dunia menunggu Majlis Keselamatan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan pertumpahan darah. Tetapi wakil-wakil daripada negara barat pada dasarnya telah menghampakan harapan itu. Sementara itu, Duta Palestin ke PBB Riyad Mansour menuduh Majlis Keselamatan PBB sekadar menyaksikan serangan Israel terhadap 2 juta penduduk di semenanjung Gaza selama 10 hari. Katanya tiada satu keluarga Palestin di Gaza yang terkecuali daripada serangan Zionis. Seterusnya, sebuah kereta Tesla yang diparkir di Jalan Puchong Jaya Puchong terbakar malam tadi. Penolong Pengarah Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mokhtar berkata pihaknya menerima panggilan berhubung insiden itu pada pukul 8.32 malam. Katanya bertindak atas maklumat seramai 7 anggota dan 2 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Puchong dikerahkan ke lokasi kejadian. Jelasnya dalam insiden berkenaan ia tidak melibatkan mangsa. Menurut beliau, tindakan pantas anggota berjaya memadamkan kebakaran yang berlaku. Katanya kes kebakaran itu diserahkan kepada pihak forensik untuk siasatan lanjut.
Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, TikTok, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.